Halo semua, selamat kembali ke PORC. Okey, hari ini saya akan ajar macam mana nak program robot kilat supaya dia boleh selesaikan track. Okey, so apa yang kita nak buat? First, buka program Mbot. Okey, seperti biasa kita pergi ke Arduino mode. Lepas tu pastikan extension standboard kilat dipilih. Okey. So, sekarang first yang ni seperti biasa kita letak dia dengan turutan. Okey. Alignment, LED, set gain. Okey. Selepas itu forever, dan ini yang paling penting untuk hari ini, path. Okey, dalam video ini saya ada 18 elemen. So saya harap semua orang boleh bagi perhatian, sebab video ni yang paling penting untuk memenangi pertandingan PORC. Okey, so semua orang boleh susun program seperti ini. Okey, dan saya nak kamu tambah lagi beberapa line di bawah. Okey, ini hanya demonstration, so semua orang boleh ikut. Okey, sekarang saya nak semua orang ikut. Yang ni letak dia 200, trace back ini 200, follow line, jalan straight, dan delay before turn untuk ini 1000. Okey, apa yang saya nak tunjuk dalam program ini hanya ini je. Ini yang paling penting. Okey, ini yang paling penting. Okey, semua demonstrasi saya atas line ini saja. Okey, line ini hanya untuk melengkapkan demonstrasi ini. Okey. Okey. So, first, hari ini kita nak belajar pasal junction. Junction ada 4 jenis. Okey. Ada right junction, ada left junction, middle junction dengan follow line. Okey. Lepas tu okey, right junction adalah simpang ke kanan. Left junction adalah simpang ke kiri. Middle junction ialah simpang tengah. Maksudnya dia ada dua ataupun 3 pilihan jalan. Maksudnya dia ada pilihan ke kiri, ke kanan ataupun jalan straight. Dan follow line ini ialah program ini ialah dia tidak pilih junction apa-apa. Dia hanya follow line saja. Maksudnya kalau dia nampak garisan, kalau dia nampak line, dia ikut sesuka hati je. Dia tidak tengok itu ialah junction jenis-jenis apa. Okey. Maksudnya kalau kita nak dia jalan betul-betul ikut junction, kita kena pilih junction yang betul. Okey. So first kita buat demonstrasi left junction, dan seterusnya ini ialah action. Maksudnya bila dia jumpa junction left, ke mana dia nak pergi? Sama ada dia nak pergi ke kanan, dia nak pergi ke kiri, dia nak pergi ke kanan, ataupun dia nak jalan straight. Okey. So secara logiknya, kalau terjumpa junction sebelah kiri, maksudnya junction left, dengan logiknya kita akan pergi ke left. Okey. So sekarang kita nak tengok junction jenis left. So junction left ni dia ialah simpang yang boleh berjalan ke kiri ataupun boleh jalan straight. Okey, so secara logiknya kalau kita jumpa junction left, kita akan pilih action
ke kiri ataupun jalan straight. Okay, so untuk kalau kita pilih junction left dan ini action pergi ke left. Okay, so robot dia akan bergerak seperti ini. Okay, kalau kita pilih junction left tetapi action ialah jalan straight, okay, robot akan bergerak macam ini. Okay, dan seterusnya kita pergi ke junction jenis middle. Junction jenis middle ni dia ada 3 pilihan jalan. Sama ada dia nak pergi ke kiri, straight ataupun kanan. Okay, kalau junction jenis middle, lepas tu action dia ialah ke kiri, robot akan bergerak macam ni. Okay, kalau action kita pilih right, robot akan bergerak macam ini. Dan kalau action kita pilih straight, inilah pergerakan robot. Okay, seterusnya kita ada lagi junction right. Okay, junction right ni secara logiknya bila kita ternampak simpang kanan, action kita pun pilih right, to the right. Okay, jadi kalau junction right, action to the right, pergerakan robot akan seperti ini. Dan kalau junction right, kita pilih action straight. Okay, pergerakan robot akan seperti video sebelah saya. Alright, so sekarang saya rasa semua orang sudah faham jenis junction dan pergerakan dan pilihan action ini kan. Okay, so di sini saya ada soalan. Kalau saya pilih junction left, lepas tu action saya turn right, apa akan terjadi dengan robot? Dan di sebaliknya, kalau saya pilih junction right tetapi action saya pergi ke left, ini semua orang boleh try. Okay, siapa yang sudah try nanti boleh komen di bawah video. Okay, macam mana pergerakan robot ni. Lepas tu semua orang boleh buat discussion di bawah. Okay, elemen yang seterusnya ialah turn speed. Turn speed ini ialah kelajuan robot untuk buat pusing. Okay, so turn speed ni maksimumnya ialah 255 dan minimumnya ialah 0 lah. Okay, jadi turn speed yang mana ialah yang paling sesuai untuk robot kita. Yang tu kita kena try. Okay, dalam demonstrasi ini saya akan buat turn speed 255 dan turn speed 100. Okay, kalau semua orang nak try boleh ikut saya. Okay, di sini kita pilih junction middle dan action ke right. Okay, selepas itu turn speed ini sekarang kita buat 255 dan turn duration ini kita buat 200. Okay, so dalam demonstrasi ini turn speed kita set ke 255 dan pergerakan robot semasa pusing dia ialah seperti ini. Okay, kalau turn speed kita ubah ke 100, robot kita macam tidak cukup kuat untuk buat turning. Okay, dan seterusnya di sini kita ada turn duration. Okay, turn duration ni dia berkaitan dengan turn speed. Kalau turn speed tinggi, turn duration dengan perlu rendah. Kalau turn speed rendah, turn duration kena tinggi. Okay, so apa kesan bila kita setting turn duration ni? Okay, so dalam demonstrasi di sebelah video demonstrasi di sebelah saya ni, yang first saya ialah set turn duration ke 50. Okay, macam mana dengan pergerakan robot itu? Dia pusing tapi dia pusing tidak habis. Alright, dan kalau turn duration ni saya set 500 ni terlalu lebih dan robot itu dia jadi pusing terlalu lebih.
dan robot itu dia pusing terlalu lebih. Sebenarnya kita nak 90 darjah tapi dia sudah jadi U-turn. Okey, jadi turn duration ini yang memang kamu pun kena set tidak boleh lebih daripada 50 dan tidak boleh kurang daripada 50 dan lebih daripada 500. Okey, dan seterusnya di sini kita ada delay before turn. Okey, agak-agaknya apa ialah delay before turn? Okey, delay di before turn ni dia ialah bagi robot bergerak ke depan sebelum buat pusingan, sebelum turning. Okey, so kalau kita set turn delay before turn kosong, okey, pergerakan robot dia seperti ini. Okey, kalau kita set turn duration ini 1000, inilah pergerakan robot. Maksudnya robot dia ke depan terlalu jauh dan baru dia buat pusing untuk masuk ke track balik. Okey, dan seterusnya ini sangat penting. Ini adalah speed. Speed ni ialah kelajuan robot. Kalau kamu nak laju 255 paling laju. Okey, kalau nak perlahan, maksudnya kamu kena perlahankan ini lah. Minimum ialah kosong. Maksudnya robot tidak bergerak. Okey, so kalau kamu nak laju, boleh letak 255 dan inilah kelajuan robot maksimum. Okey, kalau kamu letak speed, kurangkan speed jadi 150. Okey, maksudnya perlahanlah jadi robot itu. Okey, tetapi ini juga bermain peranan dengan bateri. Kalau bateri full charge, maksudnya robot dia akan bergerak lagi laju. Okey, jadi speed ni kamu kena pandai-pandai pilih. Maksudnya kalau ada junction yang sangat singkat, ada jalan-jalan yang sangat singkat, maksudnya jangan terlalu laju. Kalau terlalu laju, nanti dia tidak akan maksudnya dia tidak dapat detect junction. Okey. Okey, jadi seterusnya inilah traceback. Traceback ini digunakan untuk robot cari balik line hitam. Maksudnya bila robot ini dia sudah terkeluar daripada line, dia akan cari balik line itu. Okey, jadi sini pun okey. Jadi untuk nampak kesan traceback ni, saya set dia 50. Okey, jadi inilah kesan dia. Okey, maksudnya bila dia terkeluar daripada garisan, dia tidak cukup kuat untuk pusing balik. Okey, apa yang saya buat ialah saya guna tangan untuk tolak dia balik ke line. Okey, so kalau kita nak kuatkan, kita nak tingkatkan kekuatan dia pusing balik ke garisan, maksudnya traceback ini kita kena tingkatkan. Jadi tingkat sampai ke berapa, saya rasa semua orang boleh try. Lepas tu kalau kamu sudah terjumpa nombor yang paling bagus, boleh komen-komen di bawah, kita buat discussion. Okay, so satu lagi, ini ialah special untuk pertandingan ini. Okay, di pertandingan ini track kita ada jalan putus-putus. Okay, jalan putus-putus ni dia sangat berkaitan dengan traceback. Okay, saya sudah bagi tahu traceback ini ialah bagi robot pusing cari garis untuk cari balik garisan hitam semasa dia tidak jumpa garis. Okay, so pandai-pandailah setting dekat traceback ini. Kalau robot dia, setting traceback kamu betul,
semasa robot dia jalan di garisan putus-putus tu, dia adalah seperti ini. Kalau tak jadi, dia jadi macam ni. Okey, sebab dia tak jadi ni ialah garisan putus-putus. Bila dia terputus daripada garisan, bila robot terputus daripada garisan, dia akan cari balik garisan itu. Sebab itulah dia akan buat U-turn. Okey, macam mana supaya kita nak pastikan robot itu tidak buat U-turn? Okey, trace back lah. Okey, jadi apa yang kamu kena setting, ya setting dekat sini je. So, nombor dia ialah 0 sampai 255. So, sama ada 255 tu ialah jawapan dia ataupun 100 itu ialah jawapan dia. Okey, itu pun nanti semua peserta boleh try. Lepas tu, bila sudah jumpa jawapan, kita boleh komen di bawah, kita buat discussion. Okey, so saya rasa itu saja video untuk hari ini. So, saya berharap video ini bermanfaat. Okey, thank you.